Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rahamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya masih lagi diberikan kesempatan pada kita untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Kita terus pada tafsir surah Al-Mulk, sambungan pada ayat 16, 17, 18, 19, pergi kepada pedoman dia, pergi kepada huraian ayat 16, 17, 18, 19. Pecah mulut ni, jadi dia berapa suara ulcer. Okey, jadi muka surat 26 ada kitab tu. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum hasiba. فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. صدق الله العظيم. Patutkah kalian merasa aman dan tidak gentar Tuhan yang di langit itu menjerluskan bumi, menimbus kamu, lalu tiba-tiba bumi itu bergegar dengan hebatnya? Atau patutkah kamu merasa aman dan tidak bimbang kemungkinan Allah yang di langit itu mencetuskan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu? Maka dengan itu kelak kamu akan mengetahui bagaimana buruknya kesan amaranku. Padahal harus diingat orang-orang kafir sebelum mereka pernah mendustakan rasul-rasul mereka, lalu mereka dibinasakan. Oleh itu perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku, kata Allah. Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya? Tidak ada yang menahannya daripada jatuh melainkan kekuasaan Allah yang pemurah. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat serta mengetahui segala-galanya. Itu terjemahan secara ringkas ayat 16 hingga 19. Jadi antara perkara yang dirumuskan daripada ayat ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berkuasa membenamkan golongan kafir dan golongan zalim ke dasar bumi sebagai balasan azab kerana kekufuran mereka. Contohnya Qarun dan istana kediamannya telah ditelan dan telah dilenyapkan oleh gempa bumi.
Jadi ayat ni, ayat yang ke 17 ni, ayat 17 16 17 lah kan. Ayat yang ke-17 ni. Allah SWT nak memberi gambaran pada kita, Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Allah Ta'ala itu amat-amat berkuasa. Ya, apa yang dia kehendaki dia boleh buat. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila dia nak buat sesuatu benda, dia hanya kata jadi maka jadi. Ya. Termasuk marilah siapa-siapa yang berkuasa atas muka bumi ni pun tak boleh nak tanding lagi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apabila mereka zalim pada Allah, apabila mereka derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah ancaman ya, kepada mereka. Contohnya pada ayat ini kepada orang kafir, ya, ditujukan kepada pembesar-pembesar, ditujukan kepada korporat-korporat yang kebanyakan mereka ini bila ada jawatan zalim, ya, bila ada harta melampau. Ya. Inilah yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran, innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia ini mereka melampau apabila mereka sudah kaya. Begitu juga dah kaya ada jawatan pula. Jadi lagi sombonglah atas muka bumi. Jadi Allah Ta'ala bagi contoh di sini, ya, Qarun. Kita semua pun boleh dengar cerita Qarun ini, ya, dah memang masyhur sangatlah, ya, sehingga kan kita kalau jumpa harta pun kita panggil harta Qarun. Gali-gali lubang kat belakang rumah kita jumpa harta Qarun, ya. Bila Qarun mari kat Taman Selayang, ya, harta dia meresap masuk ke dalam bumi sampai sini. Sebenarnya bukan apa, nak tunjuk masyhurnya dia dengan harta. Dikatakan Qarun ni unta saja untuk bawa kunci saja beribu ekor. Bawa kunci peti besi saja, bukan harta lagi, bawa kunci saja baru. Bawa kunci peti besi dia. Tu menunjukkan bahawa harta banyak lah tu. Ya. Harta banyak. Sampai sekarang ni kalau ada setengah-setengah pemimpin tu, dia nak pergi ke mana-mana, 5-6 biji kereta untuk pakaian dia saja. Tu ada setengah-setengah macam tu. Ya, tu kira orang korporat lah, ya. Dah ada korporat, jawatan lagi. Baik. Jadi tak apalah. Yang penting jangan zalim, jangan derhaka kepada Allah. Jadi bila derhaka kepada Allah, ya, Allah Ta'ala sebut, Allah kata, ya, Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja, termasuk menjerluskan bumi. Termasuk menjerluskan bumi, maknanya, ya, gempa bumi. Gempa bumi ni manusia boleh tenggelam dalam bumi. Sekelip mata je. Sekelip mata je, ya, dalam keadaan manusia sombong, Allah Ta'ala boleh bagi gempa bumi. Dan bila gempa bumi ni jatuh dalam bumi tu, kira tenggelam terus, tak ada harapan nak selamat dah. Tengok di Iran, ban, ya, berapa saatnya, ya, 6 ke 7 skala Richter, ya, gempa sekejap je, beratus ribu mati. Kita ni walaupun kita kata kita ni tidak berada di atas garisan gempa, tapi jangan kata. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dia nak buat ni bila-bila masa dia boleh buat kat mana-mana pun. Memang kita ni tidak berada di atas garisan itu, tapi bila Allah nak buat suatu benda, tidak ada yang mustahil. Dalam keadaan kita tak sangka-sangka, dia akan bertentangan dengan kajian manusia. Walaupun kajian manusia kata tidak akan berlaku, di kawasan ini tidak akan berlaku, itu pada ramalan manusia. Pada kehendak Allah kita tak tahu. Berbetulan dengan kehendak Allah, maka ramalan manusia tu dikira pakai. Macam kita hari ni lah ramalan cuaca. Ramalan cuaca hari ni tak salah ramalan cuaca tu. Sebab ada orang kata, Ustaz ni bukan nujum ke apa, ya, macam nujum lah, ramal kan, ramal itu berdasarkan kepada kajian, berdasarkan kepada kajian-kajian ilmu-ilmu tertentu, tak salah. Yang tak bolehnya ambil tapak tangan tengok, tu tak ada ramalan apa-apa, pakai agak-agak gitu, itu haram lah, ya, Allah Ta'ala marah tu, ya. Kita pergi jumpa tukang nujum ni, tapi dalam bab ramalan cuaca boleh, sebab dia mengikut kajian. Tapi dalam keadaan begitu pun tak boleh nak pegang 100%. Dia kata dijangka hujan, ribut petir dan sebagainya. Rupa-rupa situ panas, tempat dia tak kata apa tu hujan. Itu rahsia Allah Ta'ala. Baik.
Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Tuhan yang di langit. Tuhan yang di langit. Tuhan yang di langit, adakah Allah Ta'ala tu berada di atas langit? Tidak. Sebenarnya untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah tak bertempat. Kita baca ayat ni, amintum man fis sama, apakah kamu boleh merasa aman dengan Tuhan yang berada di langit, yang boleh menjerluskan kamu, yang boleh mematikan kamu. Rahsia mengapa Allah mengkhususkan sebutan langit dalam firman-Nya yang bermaksud atau apakah kamu rasa aman dan tidak bimbang kemungkinan Allah yang di langit itu adalah sebagai penegasan bahawa kuasa Tuhan yang sebenar merentasi langit. Bukan sekadar kuasa Tuhan palsu mereka yang terhad di bumi ini. Menunjukkan bahawa kuasa Allah Ta'ala merentasi langit. Maknanya Allah Ta'ala berkuasa, kuasa Allah Ta'ala itu menyeluruh, menyeluruh di mana saja, bila-bila masa saja. Bila letak di langit tu, kita pun boleh gambarkan keadaan langit ni tinggi, tinggi. Bukan kita boleh faham pada ayat tu. Sebab tu belajar tafsir ni dia tak boleh faham pada lafaz ayat tu, dia ada huraian lain. Jadi bila sebut Allah berada kuasa langit itu bukan makna Allah berada di langit, tapi merentasi langit. Kuasa Allah Ta'ala mengatasi, sebagaimana merentasi langit bukan sekadar Tuhan palsu yang mereka terhad di bumi ini. Bagaimana Tuhan mereka terhad di bumi je, Tuhan palsu. Sebab selain pada Allah Ta'ala semua tu Tuhan palsu. Mana ada Tuhan lagi dah selain pada Allah Ta'ala. Walaupun mereka katalah Tuhan, mereka buatlah macam mana pun, istiharlah apa pun, hakikatnya tetap palsu. Yang originalnya Allah Ta'ala je. Lain-lain itu semua palsu, celup-celup. Yang lain-lain itu semua palsu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Baik, merentasi langit. Allah Ta'ala ini merentasi langit. Sebab tu bila kita baca surah ayat kursi, wala ya'uduhu hifzuhuma, Allah Ta'ala ni tidak menjadi beban kepada dia untuk mengawal kedua-duanya, iaitu langit dan bumi. Allah Ta'ala kuasa dia merentasi langit menyeluruh seluruh dunia ni, langit, dalam bumi, seluruh mana pun dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjangkau kuasa langit dan di bumi. Hakikat ini telah ditegaskan oleh Allah SWT. Wa huwal ladzi fis samaa'i ilahun wa huwal ladzi fis samaa'i ilahun wa fil ard ilahun wa huwal hakimul alim. Dialah yang berhak disembah di langit dan dialah Tuhan yang di bumi. Dialah jua yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Az-Zukhruf ayat 84. Jadi penegasan Allah Ta'ala lah saja-saja satu-satunya yang berhak disembah. Kenapa? Kerana dialah yang berkuasa di langit, dialah yang berkuasa di bumi, dialah yang maha bijaksana, dialah yang maha mengetahui. Sifat tu lengkap semua dah. Berkuasa di langit, berkuasa di bumi, bijak, mengetahui pula. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik, jadi bila kita baca ayat-ayat begini, sebenarnya ayat akidah. Ayat akidah, ayat untuk menguatkan menguatkan akidah kita bahawa Allah Ta'ala itu maha bijaksana, maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah Ta'ala ini, innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui sampai ke dalam dada-dada manusia. Baik, golongan al-musyabbihah. Golongan musyabbihah ni siapa? Iaitu golongan yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tetapi menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Syirik lah ni. Musyabbihah ni orang yang syirik, yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Berhujah dalam mengisbatkan tentang tempat pada Allah dengan ayat yang bermaksud, atau patutkah kamu merasa aman dan tidak bimbang kemungkinan Allah yang di langit itu. Jadi ada golongan-golongan yang cuba nak mengelirukan, nak mengatakan ayat ni menunjukkan bahawa Allah bertempat. Sedangkan kita belajar akidah, Allah tidak bertempat. Allah tidak berjisim dan Allah tidak berjirim. Allah berada di mana-mana saja. Tak boleh kita nak kata Allah berada di situ, Allah berada di sini. Mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala itu bersalahan dengan sesuatu. Selagi mana kita fikir benda tu, makna terlintah Allah tu begini, itulah tanda kita ni masih tak betul lagi. Sebab
Bila kita tak boleh fikir Allah Ta'ala, itulah betulnya Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tak suruh fikir tentang dia. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Fikir tentang kejadian Allah, jangan kamu fikir tentang zat Allah, ya. Baik, jadi ada pandangan daripada Ar-Razi. Bagaimanapun Ar-Razi menyangkal dakwaan mereka dengan mengatakan bahawa menurut persetujuan umat Islam seluruhnya, ayat ini tidak sepatutnya dipahami daripada sudut zahir. Sebab tu bila kita baca ayat Quran, kita tak boleh nak faham sendiri, tak boleh. Kita tak boleh nak tafsir sendiri. Kita kena belajar ilmu-ilmu lain lagi. Dia ada ayat muhkamat, dia ada ayat mutasyabihat. Dia ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ya. Sebab tu bila kita belajar Quran, belajar tafsir, dia ada ilmu lain untuk memahami Quran tu. Kalau kita faham secara zahir, memang masalah. Ya, nah? Apa-apa pun dia tak boleh main agak-agak, tak boleh. Sebab ada orang ini, dia nak tafsir Quran, ya, dia kira bagi pandangan dia je. Belajar tafsir pun tidak, baca je, sekadar baca. Lepas tu agak-agak lah, agak-agak, oh ayat ni begini. Kalau betul, ya bolehlah lagi lah. Tapi kalau salah, dosa besar. Man fassaral Quran bi ra'yih, siapa-siapa yang mentafsirkan Quran dengan pandangan dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersedialah tempat duduknya dalam api neraka Allah. Sebab tu ayat Quran dia kena rujuk pada ulama-ulama. Ya, hari ni ramai ni orang jadi apa? Rujuk pada Facebook, kawan-kawan dalam Mr. Google apa semua sekali. Boleh, itu sekadar untuk pengetahuan awal, boleh. Tapi lepas tu kena rujuk juga. Kena rujuk kepada ulama-ulama. Ya, hari ni nak cakap Quran ni, ramai orang nak cakap bab Quran ni. Ya, tapi tidak bidang dia. Biar ahli dia lah cakap tentang Al-Quran. Baik. Jadi kita belajar ni pun guna kitab Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kitab ni Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni kira ulama hebat lah dalam ilmu tafsir. Jadi kita baca pandangan dia lah. Kita tak layak nak bagi pandangan tafsir, tak layak. Sebab kita ilmu tak cukup nak memahami bahasa Arab tu. Bahasa Arab ni ilmu yang begitu luas. Ya, belajar bahasa Arab ni setakat pandai cakap saja tak jadi lagi. Dia kena belajar, dia mendalami bahasa Arab ni bertahun. Ya, ada orang belajar lughah dia panggil. Khusus dalam bidang lughah. Ya, kena belajar bahasa Arab. Bahasa Arab lama, bahasa Arab moden, macam-macam. Kita sahkan belajar bahasa Arab, bahasa Melayu pun kita tak habis belajar. Cakap pun tak betul lagi, ya. Cakap Melayu ni pun kita kadang-kadang dari dengan daripada pun tak betul lagi. Ya, saya datang dari Kelantan, ya. Saya datang daripada Kelantan. Salah tu. Dia kena dari, kalau tempat dari. Daripada ni sesuatu benda. Ni dibuat daripada tepung. Tu baru betul. Siapa yang mengajar bahasa Melayu ni, kan? Kadang-kadang kita ni bercakap bahasa Melayu dari segi nahu tak betul, tapi tak apalah bahasa Melayu, tak ada masalah, kan? Mereka salah, mereka kita bercakap mereka datang daripada jauh, kan, ya? Salah mereka tu. Siapa guru bahasa sini, dia kena mereka je, dia pada ramai dah mereka lagi. Kan? Tak apalah, tak berdosa salah itu pun, cuma orang bahasa lah, cikgu bahasa dia tak sedap dengar, tu je lah. Okey. Baik, jadi tak boleh dipahami daripada zahir ini kerana seandainya kedudukan Allah Ta'ala di langit, maka artinya langit itu melingkungi di segenap sudut Tuhan, di segenap sudut. Tuhan pula lebih kecil daripada langit. Tak boleh dah nak faham daripada langit, ya, Allah berada di langit seolah-olah macam langit itu melingkungi Allah Ta'ala, seolah-olah Allah itu lebih kecil daripada langit. Ya, Allah Ta'ala menguasai segala-galanya. Takkan Allah berada di langit. Cara zahir yang kita boleh faham gitu dulu. Ya, peringkat awal supaya kita tolak dakwaan itu. Walhal langit lebih kecil berkali ganda daripada arash. Dengan demikian Allah Ta'ala adalah lebih kecil daripada arash. Sedangkan perkara ini adalah mustahil menurut persetujuan umat Islam seluruhnya. Cara logiknya tak logik lah. Kalau Allah Ta'ala berada di langit, bermakna langit itu melingkungi Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala, ya, lebih daripada itu. Jadi kalau bertempat macam kita, ya, bertempat dalam rumah, maknanya mesti rumah tu besar pada kita. Takkan rumah tu kecil pada kita, kan?
Kalau kita berada dalam rumah, mesti rumah tu besar, mesti luas, baru kita boleh duduk. Kita boleh masuk dalam kereta, maka kereta tu tentu luas pada kita. Takkan kereta tu kecil pada kita. Tak apalah, kita makhluk, memang kita bersifat begitu. Allah Ta'ala boleh macam tu? Tak boleh. Allah Ta'ala sifat dia lebih pada yang lain. Ya, baik. Jadi tu nak faham dia bagi logik je kat kita, tak payah hurai banyak-banyak. Ya. Baik, justru arasy adalah makhluk yang paling besar di langit dan juga di bumi. Allah Ta'ala berfirman, "Kul liman man fis samawati wal ard, kul lillah." Bertanyalah wahai Muhammad, hak milik siapakah segala yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah semua itu adalah milik Allah. Arasy itu milik Allah, langit itu milik Allah. Jadi semuanya adalah milik Allah. Bila milik Allah Ta'ala, tentu Allah Ta'ala berkuasa segala-galanya. Oleh itu wajib ditinggalkan pengertian zahir ayat tersebut dan perlu ditakwilkan. Itu belajar Quran, dia ada tafsir, dia ada takwil. Tafsir dan takwil. Takwil ni makna kita faham, ya, bukan faham secara zahir, itu takwil nama dia. Macam kita kata Yasin, ya, faham cara zahirnya, wallahu a'lam bi muradihi, serah pada Allah Ta'ala je lah, tak payah nak hurai-hurai lagi dah. Yasin, alif lam mim, tak payah hurai-hurai dah. Dia termasuk dalam ahruful muqatta'ah, termasuk dalam huruf-huruf potong, serah pada Allah Ta'ala. Tapi ada setengah yang cuba nak mentakwilkan ayat tu. Yasin, ya sayyidil bashar, ya sayyidil bashar, maknanya wahai penghulu kepada manusia. Kata Yasin itu salah satu daripada nama Nabi. Dalilnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Innaka, sesungguhnya engkau di kalangan rasul-rasul yang diutuskan. Maka ka itu kembali kepada Yasin itu. Maka pendapat mengatakan itu takwil nama dia. Ya, mengatakan Yasin itu salah satu daripada nama Nabi kita. Nama Nabi kita banyak selain daripada Muhammad, Ahmad, Qasim, Abul Qasim, ya, nama lagi, ya, Yasin. Itu antara nama-nama. Kalau kita pergi setengah tempat tu dia ada tulis nama-nama Nabi ni. Baik. Jadi itulah dinamakan pentakwilan, ya. Dikatakan takwil. Maka terdapat beberapa bentuk pengertian dalam pentakwil tersebut, utamanya, adakah kamu merasa aman terhadap Tuhan di langit, pemerintahannya dan kekuasaannya? Boleh kamu rasa aman dalam keadaan kamu buat jahat? Bolehkah dalam keadaan kita buat jahat kita rasa aman? Kita ni orang yang buat salah ni pun, ya, buat salah, bila dengar cerita kata orang nak datang, polis nak datang ke apa ke, takut. Ya. Ni musim-musim sekarang ni lah, SPRM lah, skim cepat kaya lah. Skim cepat kaya tu, yang kayanya, yang cepat kayanya tokek je, orang lain tak kaya pun, ya, dalam keadaan mereka dah disiasat, mereka tahu mereka dah salah, tak sedap duduk, mereka akan lari, cuba nak lari. Yang skim highway apa, highway yang highway plus, orang Kelantan tu hebat dia tokek kan. Orang Kelantan cikgu-cikgu semua masuk skim tu. Nasib baik kita duit, kalau tidak kita masuk juga kan. Highway plus kan. Tokek tu nak lari tu masa nak tangkap tu. Dia tahu dia salah kan. Orang nak tangkap apa semua, tak sedap duduk dia, takut dia. Tu baru polis nak tangkap, kerajaan nak tangkap, lari dah sebab dia tahu dia salah kan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, apakah kamu boleh rasa aman lagi dalam keadaan kamu buat salah, buat zalim, sedangkan yang nak tangkap kamu, yang nak seksa kamu ni Allah, ya, yang nak azab kamu ni Allah Ta'ala yang maha berkuasa segala-galanya. Tentulah manusia tak boleh duduk diam. Patutnya begitu. Patutnya manusia tak boleh rasa aman dah, tak boleh rasa selesa dah. Kita buat salah apa, rotek mati je, nampak kereta peronda pun takut dah. Padahal kereta peronda baru peronda, bukannya tahu kita pun selisih kereta peronda sudah kan. Sebab tu polis boleh tangkap orang yang ada lesen tak ada lesen. Bila jumpa tengok muka dia tahu dah. Jaranglah yang boleh berlakon, jarang. Yang boleh kontrol macho masa tu jarang. Bila tahu rotek mati, lesen mati, awal-awal lagi Assalamualaikum tu, tanya tu. Kalau awal-awal lagi bagi salam tu, iyalah tu kan. Maknanya ada salah lah tu kan. Baik.
Jadi bolehkah kamu rasa aman lagi dalam keadaan kamu buat salah, dalam keadaan kamu buat zalim, derhaka pada Allah? Ya, boleh rasa selesa lagi tak nak berhadapan dengan Allah yang menguasai seluruhnya ni? Tentu tak boleh. Tentu manusia tak boleh nak lawan. Tapi degil manusia nak lawan juga. Degil manusia nak lawan juga. Ya, baik. Jadi tujuan disebutkan di langit untuk mengagungkan pemerintahan dan kuasa Allah. Tujuan sebut di langit itu jangan faham pada zahir. Tujuan apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk nak mentazimkan Allah taala, untuk membesarkan Allah taala. Ta'zim ni. Ta'zim itu maknanya mengagungkan Allah taala. Tu kita kena faham di sudut itu. Jangan faham pada zahir ayat. Ya, okey, baik. Sebagaimana firman Allah taala, wa huwallah fis samawati wa fil ard, dan dialah Allah yang disembah dan diakui kekuasaannya di langit dan di bumi. Bukan setakat di bumi saja, tetapi di langit dan di bumi. Allah Ta'ala ni kekuasaan dia, kuasa di langit dan kuasa di bumi, menyeluruh lah, dan tidak menjadi keberatan untuk dia mengawal. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan tidak menjadi keberatan pada Allah untuk mengawasi ataupun menjaga kedua-duanya, antara langit dan bumi. Baik. Sememangnya sesuatu yang tunggal tidak boleh berada di tempat yang berbeza pada satu-satu masa. Memanglah pada ukurannya sesuatu yang tunggal tidak boleh berada di dua tempat yang berbeza pada satu-satu masa. Kalau ikut logiknya, dia tak boleh berada di dua tempat. Sesuatu yang tunggal tu satu. Allah Ta'ala ni kan satu, kan? Patutnya tak boleh duduklah sini ada, sana ada, tak boleh. Dia mesti berada di satu tempatnya. Sepatutnya begitu. Jadi nak duduk satu tempat, nak kawal tempat lain lagi macam mana? Kalau tidak merangkumi semua, kalau pengetahuan dia tidak melepasi semua. Kita duduk sini, apa yang kat sini kita tahu, yang tempat lain kita tak tahu dah. Jadi kalau gitu memanglah sifat kita makhluk, lemah. Tapi Allah Ta'ala, dia tu satu. Dia tu esa, Allahu Ahad. Allah tu esa. Tapi dalam keadaan esa Allah Ta'ala, dia meliputi semua sekali. Ni kuasa Allah Ta'ala. Itu yang kita kena yakin. Ya. Sebab tu bila belajar ayat Quran ni, bila belajar tafsir ni, sebenarnya dia macam mana pun dia bawa kepada kita nak yakin pada Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah-tambah iman mereka. Bertambah-tambah iman. Baca Quran nak suruh tambah iman, bukan baca Quran nak berhabis saja dah. Ada orang ini dia berlomba-lomba nak khatam Quran saja. Tak perlu kita baca Quran banyak-banyak kalau kita tak ada kesan. Sebab tu biarlah kita baca Quran 3-4 ayat sehari pun tak apa. Istiqamah, satu hari satu ayat, baca terjemahan, huraian tafsir dia, ya, okey cukup. Lepas tu renung sekejap, esok baca ayat lain pula. Istiqamah kena 18 tahun habis ya. 18 tahun kan. Tak apa 18 tahun pun biar kita faham. Ada seorang hamba Allah, saya masa segi mengajar dulu. Orang kaya lah, orang kaya, korporat. Dia kata, Ustaz, kita tak perlu baca Quran, Ustaz. Kita tak perlu belajar Quran. Nak baca Quran, nak payah kita orang Melayu nak baca bahasa Arab. Susah dia kata. Kita dengan sibuk bisnes ni. Tak perlu dia kata. Yang penting kita baca tafsir dia aja. Dia baca tafsir dalam bahasa Inggeris lah, orang kaya kan. Dia kata baca tafsir tu yang paling penting sekali. Baca tafsir saja dia kata. Ni ramai-ramai baca Quran ni bukan faham pun dia kata. Nak banding dengan saya rasa saya lagi baik. Sebab saya faham kandungan Quran. Dia mikir macam tu. Macam mana? Kan? Kita kata dia ni alasan untuk tidak belajar Quran. Boleh juga. Ya. Kalau dia buat macam tu, okey, kita setujulah tu. Tapi rugi dia tak baca Quran. Ya, sebab Quran ini bukan untuk tafsir saja, untuk baca dapat pahala dah. Memanglah boleh baca tafsir, boleh baca terjemahan, boleh baca tafsir tu kira dah okey dah tu, boleh kuat-kuat tahu kandungan Quran apa semua bagus. Tetapi jangan nafikan baca Quran tu. Baca Quran tu jangan nafikan. Setiap huruf yang Allah Ta'ala janji tu.
Setiap huruf ta'ala, setiap huruf tu ada 10 kebaikan. Baca Quran ni seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah Ta'ala, sebab itu bahasa Arab. Quran itu pula bahasa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Besar kelebihannya, kan? Sesiapa yang baca Quran, ya, Nabi kata syafi'an li sahibah, dia akan menjadi penolong kepada pembaca dia. Siapa yang baca di akhirat nanti akan jadi penolong untuk dia. Siapa yang baca Quran juga, dalam hadis Nabi kata dia akan memakaikan mahkota kepada kedua ibu bapa dia. Siapa yang rajin baca Quran, seorang anak baca Quran, dia akan memakaikan mahkota kepada mak ayah dia. Sebab tu kalau kita rajin baca Quran hari ini, sebenarnya bukan di samping untuk kita, untuk mak ayah kita juga. Lebih-lebih lagi mak ayah kita dah mati, kan? Mereka dah mati, sebenarnya seolah-olah kita memakaikan mahkota. Mahkota tu kemuliaan kepada dia. Ni bertuah mana-mana ibu bapa yang ada anak yang baca Quran. Ada setengah tu dia hantar anak pergi belajar tahfiz, dia tak baca Quran. Tak apa dah, anak aku baca untuk aku, dia tu. Itu masalah juga. Kerana anak tahfiz 5 orang, dia duk main kuliah keluar Allah juga. Kerana dia kata tak apa, anak-anak hafal Quran dah belakang. Tak boleh lah macam tu. Dia kena rajin jugalah. Ya. Pandangan macam mana dia mikir macam tu. Baru ni ada seorang hamba Allah, dia cara pemikiran kadang-kadang kita tak nak kata apa jugalah, sebab dia mikir tu Allah tak dia tu sendiri jadi yakin dengan fikiran dia. Baru ni jumpa seorang hamba Allah, dia bawa satu beg plastik. Saya kata, beg apa ni? Ni rahsia, Ustaz, rahsia. Kan? Tak, beg apa besar nampak? Ni bekalan, dia kata bekalan. Bekalan apa? Orang muka 70 dah. Kan? Tak apalah Ustaz, tak cerita. Dia pergi kat kereta dia. Lepas tu dia rasa bersalah ke apa, dia datang balik. Datang balik. Ustaz, tak apalah, saya nak cerita jugalah. Dia rasa tak sedap cerita kat Ustaz. Apa dia dalam plastik? Dia kata bekalan tu. Bekalan Ustaz, fahamlah kan, saya ni kan tak ada bekalan ni, tak boleh Ustaz. Ni untuk bekalan seminggu je. Saya kata apa dia? Alah Ustaz buat tak faham pula kan. Kotak rokok penuh kan. Dalam satu beg besar kan. Saya kata untuk seminggu je ni Ustaz. Tapi ginilah Ustaz, saya nak bagi tahu kan, saya ni sebenar-benarnya, saya berpendapat apa yang saya buat ni tak salah. Sebab apa? Tak berdosa, dia kata. Sebab apa? Sebab yang salah, yang berdosa ni, kalau kita isap rokok, dia kata bagi cukai kat kerajaan, itu yang salah. Bagi cukai kat kerajaan Malaysia, lepas tu bagi cukai kat Yahudi pula. Itu memang salah. Yang saya punya, rokok saya punya ni, cukai tak kena 1 sen pun Ustaz. Ni seluduknya. Jadi, oleh kerana tak bayar cukai, saya rasa boleh. Kalau ni tak ada masalah, tak berdosa. Pula dah, dia mikir macam tu kan. Dia mikir kalau nak isap rokok, tak nak berdosa, boleh cari rokok yang tak kena cukai. Sebab dia kira bayar cukai kat kerajaan, bayar cukai kat Yahudi, ya salah. Umur kat 70 lebih dah. Seminggu 1 beg, seminggu 1 beg. Panjang umur kan. Tu saya tak berani nak kata apa kat dia tu. Kita umur 40 lebih baru sakit-sakit dah. Dia umur 80 dah, 70 lebih kat 80 dah. Sihat walafiat lagi kan. Siapa kata isap rokok tak sihat? Dia sihat. Isap lah, tak ada masalah. Jadi cara pemikiran dia tu, dia yakin dengan cara begitu. Kita dengar gelak je lah kan. Dia tak tahu haram tu di sudut mana. Dia bagi dia haram di sudut tak bayar cukai. Tak bayar cukai ke kerajaan, kira okey lah. Kalau bayar cukai ke Yahudi, dia kira berdosa, dia kata. Rokok-rokok ni kan sampai kat Yahudi, dia kata kan. Baik. Seterusnya, hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengurniakan nikmat kepada hambanya. Jadi ayat ni juga ya, ayat seterusnya lah, ayat 17 ni, ya, Allah Ta'ala nak menggambarkan, ya, Allah Ta'ala sahajalah yang mengurniakan nikmatnya kepada hambanya dengan menyediakan untuk mereka bumi yang mudah didiami serta merestui mereka. Allah Ta'ala nak tegaskan, segala nikmat yang kamu dapat atas dunia ni, walaupun nampak hasilnya kerana usaha kamu, walaupun pagi petang kamu keluar ke cari, hakikatnya daripada Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat. Jangan kita ingat hak kita, jangan. Kita hanya berusaha aja. Kalau Allah tak izin, tak dapat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal minkal jad. Ya, Allahumma la mani', ya Allah, tidak ada siapa yang boleh menghalang kalau rezeki itu memang Allah dah tentukan untuk kamu.
Dan juga tidak ada siapa yang boleh bagi kalau rezeki itu bukan hak kamu. Yakinlah rezeki itu datang daripada Allah. Kita hanya usaha. Kawan saya driver taksi pun ni, kan? Dia kata sekarang ni antara trend driver taksi yang jenis tamak ni, dia pergi pacak dia punya apa, dekat kawasan mana-mana. Sekarang ni kan sistem guna online kan. Siapa nak booking taksi, dia akan online lah sekarang ni kan. Jadi bila dia letak alat dia tempat-tempat tertentu, bila orang nak cari taksi, maka taksi dia akan dapat maklumat tu dulu. Dapat maklumat walaupun dia duduk jauh, tapi dia akan dapat. Sepatutnya taksi yang berhampiran saja yang dapat maklumat tu, tapi dia pergi pacak dia punya alat tu, menyebabkan dia akan dapat. Style hari ni driver taksi jenis tamak tu. Jadi kawan saya ni driver taksi juga. Dia kata baru ni adalah seorang tu dia buat begitu, dia duduk kat hotel nak pergi ke airport. Dia kata dia call nombor taksi yang dia dapat trace tu, tiba-tiba tak datang. Dia kata sepatut pukul 9.30 sampai, 9.30 tak sampai lagi, lebih 10 minit. Dia nak cepat. Jadi kawan saya ni taksi dia duduk kat tepi tu je kan. Jadi dia nampak taksi, dia pun panggil, jom hantar saya ke airport. Saya kata kenapa nampak kalut ni? Kawan saya kata saya dah booking taksi, sepatut 9.30 sampai, tak sampai sekarang. Dia pun tengok, dia kata ni lah bang, dia kata sekarang ni banyak orang buat macam ni. Maknanya dia tu duduk tempat lain jauh, jadi bila orang kontak dia, dia kata okey sekejap dia sampai, padahal tempat lain dia duduk. Jadi akhirnya naik taksi kawan saya jugalah. Kawan saya kata dia kata dia nak jadi rezeki. Nak jadi rezeki kita dah. Nak jadi rezeki kita macam mana pun dia akan dapat juga. RM100 dalam pasar-pasar dia dapat pergi airport dah gitu. Kita tunggu tepi tu, kita tak sangka langsung. Tu kata rezeki. Bila kita nak jadi rezeki kita tak payah bimbang lah. Tak risaulah kan, kita usaha saja, sebab segala-galanya daripada Allah Ta'ala. Ni kawan saya 2 hari lepas pergi haji. Pergi haji. Daftar dak pergi haji terus. Rezeki. Siapa yang kata nak pergi haji ni kena daftar, kena tunggu 2080. Dia itu atas kertas. Tapi hakikatnya kalau Allah nak bagi, sekejap je. Ni kawan ni jumpa saya dekat mana pun, kedai makan. Ustaz, alhamdulillah saya dapat offer pergi haji. Kawan telefon, jom siap pergi haji 26 bulan dia kata. Dia pun terkejut, dia kata nak pergi haji buat. Tak apa, kau siap je, pergi buat visa buat pasport apa semua. Mari dah berangkat dah. Walaupun tak daftar, tak ada apa pun, boleh pergi, tak ada apa. Kalau nak jadi rezeki, 2 tahun sudah ke 3 tahun sudah kawan saya pergi jadi tetamu di Raja lagi. Seminggu sebelum haji dia dipanggil beberapa orang untuk jadi tetamu di Raja, dia buat haji. Jadi sekarang ni kita usaha lagi masuk duit apa semua, daftar nama. Tapi hakikatnya haji ni panggilan Allah Ta'ala, dia nak bagi siapa-siapa pun boleh. Dalam keadaan hari ni kita kira kita daftar tu dipanggil, tu biasalah. Tapi hak luar biasa banyak juga berlaku. Yang dah boleh pergi sampai masa tak boleh pergi pun ada. Ada pelajar saya lah kan, isteri dia kerja dekat UIA, suami dia kerja dengan TV3 masa tu. Panggil kami buat kenduri nak pergi haji ni, suruh doa kesyukuran lah, selamat, doa selamat, buat doa selamat. Okey, sudah makan apa semua selesai semua dah, dekat-dekat nak pergi, tiba-tiba tak dapat pergi. Ada kes macam mana tu, isteri ni tak boleh terima hakikat tu, duduk dalam rumah, bawa beg, tawaf dalam rumah seorang-seorang. Dia terlalu nak pergi sangat, tapi tiba-tiba tak naik nama dia, tak tahu sebab apa. Suami ni jenuh mujuk isteri, dah ada dalam rumah, labbaik Allahumma labbaik, tawaf dalam rumah, bawa beg. Aduh, kadang-kadang macam tu lah. Sebab tu kita hari ni apa-apa pun segala-galanya daripada Allah. Yakinlah, kita usaha saja. Allah Ta'ala sahaja yang mengurniakan nikmat kepada hamba-Nya dengan menyediakan untuk mereka bumi yang mudah didiami serta merestui mereka. Atas bumi ni Allah Ta'ala sediakan untuk kita duduklah mana-mana pun, senang duduk. Allah Ta'ala mengizinkan mereka menjelajah seluruh pelosok dunia, mendaki bukit bukau atau memanjat cerun pergunungan untuk berniaga serta mencari sara hidup dan pendapatan. Rezeki murah atas dunia ni, selamat. Atas kita je, rajin tak rajin je. Kalau kita malas, lambatlah dapat. Orang rajin, Allah Ta'ala bagi. Hatta orang bukan Islam pun Allah Ta'ala bagi. Orang bukan Islam, sekarang ni kita tengok orang bukan Islam kaya raya, dia tak sembah Allah Ta'ala, dia tak semayang pagi-pagi, tak semayang sunat duha pun, tak berdoa pun, tapi kaya.
Allah Ta'ala boleh bagi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman. Dia bagi pada siapa-siapa yang berusaha. Kalau kita ni beriman pada Allah, berusaha pula, 2 kalilah kita dapat. Orang kafir tu dia dapat dunia je lah, ya, akhirat dia tak dapat sebab dia tak beriman. Baik. Untuk cari hidup dan pendapatan, Allah Ta'ala juga mengharuskan mereka menikmati makanan yang dihalalkan. Segala makanan atas muka bumi ni makanlah, nak makan pun. Kulu washrabu wala tusrifu. Kata Allah, makanlah, nak makan banyak mana pun, dan minumlah kamu. Kulu washrabu, makan dan minumlah, asalkan jangan membazir sudah. Jangan membazir. Nak makan banyak mana makan, tapi jangan membazir. Membazir ni maknanya makan melebihi lah, buang sana buang sini. Tapi kalau kita rasa selera nak makan, makanlah. Nak makan, makan. Cuma makan jangan lebih-lebih sangat, ya. Sebab kita ni umat Islam, nahnu qaumin la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Kita satu kumpulan yang, satu kaum kata Nabi, yang tak akan makan sehinggalah betul-betul lapar, dan berhenti sebelum kenyang. Salah kita ni, selagi tak kenyang, selagi tak sendawa, tak berhenti. Orang berhenti sebelum kenyang, kita selagi tak kenyang tak berhenti, kan? Makan bila lapar, tapi kita makan bila ada, kan? Tak kira lah kenyang dah pun. Ji makan ji, oh kenyang dah, makan dah. Alah sikit je, kenyang lah, baru pas makan tadi rumah kawan. Alah, bukan selalu pun makan ni, sedap ni. Oh, ni bukan mudah nak buat ni, sedap ni, cubalah rasa. Makan jugalah, makan. Boleh lagi dalam keadaan kenyang tu pun 2 pinggan lagi. Tu kata orang ni lebih teruk pada ular sawah. Ular sawah dah dia makan, dia tidur je. Ular dia makan dah arnab ke kambing ke seekor, lepas tu dia tidur, lalu mana pun dia tak makan dah. Tapi orang teruk pada ular sawah. Kan? Itulah kita semua lah. Ustaz-ustaz pun boleh tahan juga makan ni. Dulu saya sebut dah kan, ada orang komplain, dia kata ustaz ni pandai mengajar, jaga makan sebelum lapar, makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi badan ustaz besar-besar lah kau. Itu masalah. Saya ni besar sebab keturunan, bukan sebab makan. Okey, baik. Ustaz-ustaz kadang-kadang dia nak jaga hati orang juga, tu masalahnya. Nak jaga hati anak murid. Ustaz makan, ada orang buat untuk ustaz makan jugalah kan. Jadi tak salah ustaz jugalah, salah anak murid jugalah, kan? Okey. Jadi Allah Ta'ala mengharuskan menikmati makanan yang dihalalkan. Pada peringkat akhirnya pula mereka akan dikembalikan kepada Allah. Seandainya langit, pada peringkat akhirnya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Maknanya dalam keadaan kita menikmati segala nikmat Allah Ta'ala, tak sudah juga akhirnya kita kembali pada Allah. Jadi sebab itulah nak makan, makanlah, nak minum, minumlah. Tapi ingat, semua tu akan dipersoalkan di hadapan Allah, ya. Sebab itu kita, bila kita sudah makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal, doa sebelum makan tu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tak ingat kena makan dulu, ingat kan? Dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Jauhkan kami daripada azab api neraka. Apa kena mengena dengan api neraka? Makan. Sebab ramai orang masuk neraka kerana makan, ya, kerana makan minum, kerana tak jaga, masuk neraka juga. Baik, seandainya langit Allah boleh diwujudkan tanpa sebarang kecacatan, manakala bumi pula dihamparkan untuk memudahkan kehidupan, tentulah Allah berkuasa, maha berkuasa untuk membangkit dan menghimpunkan mereka dalam keadaan hidup semula daripada kubur. Jadi secara tak langsung bila kita faham Allah Ta'ala berkuasa menjadikan langit dan bumi, ya, cara tak langsung, ya, kita akan berkeyakinan penuh lah Allah Ta'ala boleh membangkitkan kita daripada kubur. Daripada kita ni mati, lepas mati ni Allah Ta'ala mampu untuk bangkitkan kita kepada, ya, dihidupkan semula selepas ini, ataupun dia panggil bi'tsah, hari kebangkitan. Hari kebangkitan tu perlu ada kepercayaan kepada hari kebangkitan. Sebab ada orang dia tak percaya dengan hari kebangkitan. Bolehkah Allah nak bangkitkan semula? Orang dah mati bertahun, beribu tahun dah. Pernah datang, ya, Yahudi datang jumpa Rasulullah, dia bawa tulang ni. Dia bawa tulang-tulang ni. Ya, dia bawa tulang-tulang yang dah lama, mayat ni dah lama-lama dia hancur-hancurkan depan Nabi. Ya, boleh lagi ke? Boleh lagi ke ni tulang-tulang yang dah hancur ni, tengok aku hancur-hancurkan depan kamu, dah jadi debu dah. Boleh lagi ke disambung-sambung balik jadi manusia semula? Kan? Jadi Allah Ta'ala nak tegaskan sini, kalau langit bumi Allah boleh buat,
Allah boleh jaga segala nikmat daripada Allah. Setakat nak jadikan manusia yang dah mati, susah apa. Dibangkitkan semula, susah apanya. Maka ulama-ulama kata, ya, kalau kita tengok contoh, buat kereta dengan repair kereta, mana lebih mudah? Buat kereta dengan repair kereta. Repair kereta lagi mudah, sebab komponen-komponen dah ada, cuma repair je. Nak buat kereta tu lagi susah, tapi kereta boleh buat juga, kan? Dalam keadaan di segi susah senang. Susah nak buat kereta tu lagi susah nak repair, ya. Jadi kalau Allah Ta'ala setakat nak bangkitkan manusia, benda yang dah ada, susah apa? Dulu daripada tidak ada pun boleh jadi ada. Manusia daripada tidak ada dulu, Allah boleh buat. Daripada kita tidak ada, kita mana ada sebelum ni? Tak ada pun, orang tak sebut nama kita pun, tak ada orang sebut nama kita, mana ada. Saudara apa Azizi kita sekarang baru ada nama, dulu tak ada nama. Sebelum lahir tak ada nama. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dulu tak ada siapa sebut pun nama dia. Lahir-lahir baru mak dah letak nama. Tu pun tak tukar nama lain. Betul nama daripada awal. Setengah-setengah tu tukar nama lagi. Nama ni tak sesuai lah. Nak kena letak nick lah, nak letak apalah tu nama. Kelantan panggil tak sekung, dia panggil tak sekung. Letak nama ni Demam Manjang, kan? Demam Manjang. Lepas tu pergi jumpa Tok Bomo mana-mana, ni kena tukar nama ni, nampak ni, kan? Tukar nama, sihat pula dah. Lekat nama tu pula. Pak saudara saya tak ada pasal-pasal dapat nick, kan? Kita mana keturunan nick, tak ada nick pun. Ustaz Nikmat, pak saudara saya Ustaz Nikmat nama dia. Mana ada keturunan nick pun. Tapi dah demam lama, panggil lah orang berubat. Zaman-zaman dulu, cerita-cerita dulu, panggil orang berubat, dia kata kena tukar nama ni. Keturunan baik-baik ni, mana boleh nama apa dulu? Nama Sulaiman ke apa? Tapi nak tukar nama apa? Kita letak nick lah. Nick apa? Nikmat. Nikmat. Sampai sekarang nama Nikmat. Lepas tu tak ada pasal-pasal, anak-anak dia pun semua nick lah kau dah lah. Anak dia semua nick lah. Dia bukan keturunan nick pun. Tu kata, kan? Tu nama punya pasal, kan? Kita tak ada pun sebelum ni, tak ada orang sebut pun, ya. Tiba-tiba Allah adakan atas muka bumi. Lepas ada tu, setakat lepas dah mati nak adakan balik, susah apanya. Kereta daripada tidak ada boleh buat, setakat nak repair lepas tu lagi mudah, kan? Baik. Jadi Allah Ta'ala akan menghidupkan semula, membangkitkan kita semula, dan menghimpunkan kita dalam keadaan hidup semula daripada kubur, ya. Allah Ta'ala berkuasa untuk mengazab golongan kafir dengan hujan batu daripada langit, seperti mana yang menimpa kaum Lut dan tentera bergajah. Apabila azab dan bala Allah turun, barulah mereka sedar tentang kebenaran ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita tengok balik sejarah-sejarah bagaimana ancaman Allah Ta'ala, azab Allah Ta'ala kepada kaum-kaum yang menentang dia ni, termasuk kaum Lut, ya. Kaum Lut Allah balik bumi. Sadum, kaum Sadum tu saya dah sebut dulu, kan? Sadum ni, ya, sebab mereka ni buat dosa liwat ni, kan? Allah terbalikkan bumi jadi laut mati tu, Dead Sea tu, ya. Pernah pergi dah, kan? Kat Jordan pernah pergi, ya, tuan-tuan pernah pergi tak? Saya pernah pergi dan pernah ambil video apa semua, orang duk mandi, orang lelaki lah, kan? Duk mandi tak tenggelam, terapung kata tu, kan? Budak-budak terapung kata tu, sebab dia tak tenggelam dah, kandungan garam dia, kan? Jadi Allah terbalikkan bumi sebab apa? Sebab Allah nak laknat kaum Sadum masa tu, sebab perbuatan lewat dia. Sodomites, Sodomites tu apa perkataan Sadum lah tu. Perkataan Sadum tu, kaum Sadom tu. Jadi bahasa Inggeris dia ambil Sodomites. Sodomi tu makna apa? Lewat lah, kan? Ya? Tu sebenarnya. Jadi Allah terbalikkan bumi, mati habis semua sekali. Sebab tu kita nak pergi tempat tu jangan lama-lama. Nak pergi ziarah bolehlah tengok sekejap, lepas tu jangan duduk lama-lama sangat, sekejap balik. Tempat Allah pernah laknat orang. Jadi tempat tu dikhawatiri akan, ya, berlaku apa-apa kita tak tahu, sebab tempat Allah dah laknat orang dah. Dia jangan pergi lama-lama, kan? Dan tentera bergajah, ashabul fil, ya, tentera bergajah. Surah Al-Fil ada dalam Quran ni. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat kepada tentera bergajah apa yang telah Allah perbuat kepada tentera bergajah?
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Akhir sekali ke asbin makul. Allah kata apa? Mereka ni dihancur Allah seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jatuhnya burung ababil, bawa batu-batu. Daripada burung ababil tu bawa batu-batu, dilemparkan tayran ababil tu. Ya, burung ababil bawa batu daripada neraka, min sijil, ya. Lempar jatuh, kena badan tentera-tentera Abraha, sampai katanya bila kena aja berguguran isi-isi jatuh ke bawah. Dan seperti daun kayu yang dimakan ulat. Ka'asfin makul, seperti daun kayu yang dimakan ulat, berlubang-lubang habis semua sekali. Mati habis semua sekali. Gajah-gajah pun mati habis, besar-besar tu. Abraha sebab dia hero dan balik mati kat negara dia. Sebab dia ketua, mesti lambat sikit mati. Macam cerita Hindustan, lambat mati kan. Lain-lain mati situ belaka dah. Yang baik. Jadi Allah Ta'ala nak azab mereka ni mudah saja, tak kira siapa-siapa, marilah kuasa macam mana pun. Allah Ta'ala menegaskan lagi ancamannya terhadap golongan kafir dengan menampilkan contoh dan bandingan telatah golongan kafir zaman silam. Quran ini dia ada qasais, dia ada kisah-kisah dalam Quran. Quran ini dia bawa kisah-kisah orang dulu-dulu, bukan saja nak cerita, tidak, nak jadi pengajaran pada orang yang kemudian. Mereka telah menyaksikan kecelakaan yang menimpa umat dahulu disebabkan kekufuran mereka, seperti kaum Nuh, Ad, Samud, Lut, Ashab Madian, Ashab Ar-Ras dan kaum Fir'aun. Macam-macam sejarah. Lepas tu tuan-tuan kena kaji balik cerita Fir'aun, cerita kaum Lut, Samud, Ad, Iram Dzatil Imad, ya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, apa semua tu. Ya. Kaum Ad, kaum Samud. Saya pergi dekat Petra tu, dekat Petra Jordan, ya, nak masuk kena bayar 50 dinar. 50 dinar dan 200 kita seorang. 50 dinar masa tu, 50 dinar kita dan 200 seorang. Mula tu nak menyamar juga, ambil student card, ambil matrik. Kawan saya dah belajar sana, dia ambil gambar-gambar matrik card budak-budak ni, ya, mari kat kita. Dapat harga student, dapat murah lah. Sampai-sampai tunjuk kat dia, dia tengok, oh ni tak sama, dia kata. Tak sama, muka tua, student muda lagi, kan. Kena bayar juga 250, tak pasal-pasal kena marah kat Arab tu. Tak apalah kan. Masuk dalam tu, Allah, tuan-tuan yang biasa pergi tengoklah macam mana kehebatan, ya, orang dulu-dulu, kaum Ad, kaum Samud, ya. Wa Samud allazina jabus sakhra bil wad, allazina autat. Allah Taala bagi kelebihan pada orang Ad, Samud ni, mereka boleh buat bukit yang begitu besar tu, mereka boleh ukir bukit tu jadi istana. Bukit yang begitu besar, gunung tu mereka ukir jadi istana. Kat luar tu cantik elok, kat dalam tu macam istana. Bukit sebiji tu mereka buat. Mereka buat kan. Tapi sampai tu masa Allah hantar angin merah tu, matikan semua sekali. Walaupun kehebatan mereka sampai ke peringkat tu, tapi kerana derhaka pada Allah, mati dengan angin merah tu je. Rihul hamra, mati. Jadi kita berjalan kat celah-celah antara bukit. Ya, antara bukit tu pula begitu cantik sangat. Sebab apa? Sebab hakisan daripada angin. Angin yang duk tiup tu menyebabkan bukit tu jadi terukir sendiri. Hebat kan. Tuan-tuan pergi Jordan, pergilah, bayarlah 250, tak apa. Masuk Petra, ya, masuk Petra dan berjalan jauh. Saya berjalan, belum berjalan semangat lagi dah sejuk masa tu, ya, jalan masuk dalam tu. Lepas tu nak balik tak larat lah. Naik kuda balik. Balik naik kuda. Dia bagi kuda besar tu, naik kuda. Ingatkan nak balik jalan sama, balik jalan bukit tu. Dah lah kita 4 orang masa tu. Kok tengah-tengah bukit naik kuda begini, ngok-ngek kata sudahlah. Dah lah seorang dengan saya tu Datuk, orang kaya. Dan katanya rompok ke popok dia tengah-tengah jalan ni beratlah kan. Masuk lautan tu. Nak balik semula, patah balik semula. Kan, kena bayar pula situ. Duit lagi. Berapa dinar tu Datuk belaka buat, bukan saya. Kan. Baik. Jadi nak ceritanya, Allah Ta'ala kekalkan lagi sampai sekarang. Kekalkan lagi kesan-kesan, ya, orang dulu-dulu yang derhaka kepada Allah. Fir'aun, kaum Ad, ya, Samud, Lut dan sebagainya, ya. Baik. Akhir sekali, di antara bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala ialah bahawa dia menjadikan ruang udara yang lapang untuk burung-burung berterbangan, sebagaimana dia mempermudahkan bumi untuk dihuni oleh manusia. Tiada siapa yang menghalang burung yang sedang terbang jatuh melainkan Allah Ta'ala. Ya, memang Allah Ta'ala maha mengetahui, maha sedar dan sedar akan segala yang elok untuk para hamba-Nya. Ayat akhir sekali, ayat
Allah Ta'ala nak cerita kuasa dia, ya, menahan burung daripada jatuh. Allah kata apa? Awalam yarau ila at-tayr, apakah kamu tak tengok pada burung? Burung yang berterbangan fauqahum, di atas kepala kamu tu, safatin wa yaqbid, yang mengembangkan sayap dan menutupkan sayap. Burung yang kita duk tengok atas tu, jangan tengok saja. Macam mana burung tu boleh kembang sayap, tutup sayap, tak jatuh, ya, tak jatuh ke bumi. Siapa? Allah kata ma yumsikunna illa rahman, siapa yang menahan burung tu daripada jatuh? Malaikat Allah yang bersifat Ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat melihat, ya, maha melihat segala-galanya. Jadi burung yang terbang tu pun Allah Ta'ala yang tahan dia daripada jatuh. Sampai masa Allah tak tahan dia, jatuh dia burung tu, jatuh. Walaupun kita kata sayap dia, ya, dia terbang sebab dia sayap dia begini-begini, buat kajian boleh lah. Tapi kalau Allah nak tak tahan dia, jatuh dia. Walaupun kajian dibuat, okey, untuk tidak jatuh sayapnya begini, ya, nah? Contoh kapal terbang lah, ya. Kapal terbang tu dia buat, dia rekod macam-macam, ya, supaya tak jatuh. Ya, mereka ada siap semua sekali. Walaupun kita kata takut nak naik kapal terbang, takut jatuh. Takut jatuh apa? Berjuta dah kapal terbang duk terbang kat atas tu. Tiap-tiap hari berapa banyak kapal terbang, tak jatuh-jatuh pun. Ada sekali-sekala hak jatuh. Itulah hak jatuh tu, nasib lah. Ya, itulah takut, yang itulah Ustaz, takut saya naik tu, yang tu jatuh. Tak naik kapal terbang sampai bila-bila lah awak. Kena naik dah kapal terbang, tak takut jatuh. Tak, kemarin penerbangan banyak mana dah pergi, tak jatuh-jatuh pun. Yalah yang kemarin, hari ni takut ada satu jatuh satu. Tu tanda sampai masa kamu nak macam mana, kan? Kebetulan kamu ada dalam tu, matilah kamu, kan? Tapi yakinlah, kan, kalau Allah nak selamat, di mana pun selamat. Kalau Allah nak ambil umur kamu, duduklah di mana pun habis. Bukan kata duduk atas kapal terbang, di atas katil pun mati, kan? Dia boleh mati di mana-mana saja, tak kira. Kira-kira sebab tu kita bila berlaku apa-apa, dah sampai masa nak macam mana. Oh, kalau dia tak naik kapal terbang tadi, tak mati dia. Dah sampai masa, dia kena naik juga. Oh, kalau dia tak pergi tadi, dia tak nak pergi dah, saya juga ajak dia. Kalau saya tak ajak dia, tak mati dia. Dah, memang dah nak mati cara macam tu, dah sampai masa nak macam mana. Takut apa, kan? Takut apa? Jadi Allah Ta'ala semua yang menahan kapal terbang, burung apa semua tu daripada jatuh. Kalau nak jatuh, macam mana keadaan pun dia akan jatuh. Walaupun dia buat kajian dah untuk tidak jatuh ni begini-begini, cukup lengkap dah kajian tu, ya. Memang logiknya kapal terbang tu tidak akan jatuh. Tapi nak jatuh mudah saja, ya, bila Allah kehendaki. Jadi ayat-ayat ni, ya, ayat 16 hingga 19 ni, banyak menceritakan tentang kuasa Allah Ta'ala saja. Kuasa Allah Ta'ala untuk nak menaikkan akidah kita, untuk nak meningkatkan lagi akidah kita, supaya bila akidah kita kuat, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hidup kita bergantung kepada Allah, hidup kita akan lebih selamat. Sebab apa? Sebab pergantungan kita hanya kepada Allah yang Maha Berkuasa, yang segala-galanya terletak dalam kuasa dia. InsyaAllah panjang umur, kita sambung ayat 20 hingga 25. Ya, kita ada 30 ayat je. Jadi ada 10 ayat lagi dan ada 2 kali kuliah lagi, insya-Allah habislah. Ya, 2 kali kuliah lagi insya-Allah habis surah Al-Mulk. Ya. Sambil-sambil tu, siapa-siapa yang ada peluang tu, hafallah surah ni. Baca, hafal satu ayat. Satu ayat sehari pun tak apa dah. Kan? Sebab surah Al-Mulk ni bagus untuk dibaca waktu malam sebelum tidur. Amalkan. Dan kita, orang lain beramal dengan surah Al-Mulk ni, dia baca saja. Kita bukan baca saja, kita dah faham dah. Sikit sebanyak kita tahu dah kandungan dia, apa yang Allah nak sampaikan. Tentu berbeza. Beza kita dengan orang lain situ je. Orang lain baca tak belajar tafsir, kita baca dah dengar tafsir dah. Jadi beza sikit kat situ, ya. Tak sama. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, adakah sama orang reti dengan orang tak reti? Tak sama. Sebab tu kita duduk dalam majlis ilmu, walaupun sejam 2 jam orang kata membazir masa baik di tempat lain, tidur lagi sedap, kan? Tapi tak sama, tak akan samanya. Walaupun kita kata belajar banyak dah, tapi tak reti-reti juga, pandai-pandai juga, tak sama juga. Sebab kita duduk majlis ilmu, dapat kelebihan dia majlis ilmu. Lepas tu tak pandai, itu bukan urusan kita dah. Kita cuba nak pandai, tapi dah Allah tak bagi juga, nak macam mana? Tak bagi lagi. Tak mustahil suatu hari kita duduk di tempat lain, bila tiba-tiba disebut sesuatu benda, datang ilmu yang kita dah belajar sebelum ni. Allah Ta'ala boleh bagi ilmu-ilmu kita dah belajar selama ni, boleh bagi. Dia boleh datang balik dalam fikiran kita tu. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilai wa la tansini minni abada. Ya Allah,
Aku serah ilmu aku ni kepadamu, maka kembalikan ilmu ni kepada aku apabila aku berhajat kepadanya. Dan jangan kau lupakan daripadaku sampai bila-bila. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat manfaat daripada kuliah kita pada pagi ni insya-Allah. Ada soalan? 7.30 lah. Tak ada lah. Eloklah 6.30, 7.30, sejam je lah kan. Okey, terima kasih. Apa yang baik daripada Allah, yang silap salah itu daripada kelemahan diri saya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin minal ulama'is salihin wa minal mustaghfirin walhamdulillahi rabbil